Assalamualaikum, selamat hari. So hari ini kita akan mula untuk chapter 2, which is the risk management and assessment. Alright, risk management and assessment. So dekat sini, seperti yang saya telah explain pada chapter 1, kita ada buat brief introductory berkenaan dengan hazard. So dekat sini kita boleh klasifikasikan hazard and risk. So dekat sini, a hazard is something that has the potential to harm you, and risk is the likelihood of a hazard causing harm. Hazard itu adalah bahaya yang boleh mengakibatkan ataupun berpotensi untuk mengakibatkan kecederaan kepada awak, kepada seseorang, dan risk adalah risiko. The likelihood adalah kemungkinan. Kemungkinan risiko yang boleh mengakibatkan bahaya, mengakibatkan bahaya ataupun kecederaan. So itu bezanya hazard dan risk. Risk risiko hanya kemungkinan. Hazard ianya berpotensi untuk mencederakan awak. So awak kena ingat beza hazard dan juga risk. Right. So what is risk? What is risk? People are constantly making decision based on risk. Setiap hari manusia membuat keputusan berdasarkan risiko. Simple decision in daily life such as driving, crossing the road, and money investment all imply in an accepted risk. Risiko yang kita boleh terima. So dalam kehidupan biasa pun kita bermain dengan risiko. Kita nak pergi kerja, kita nak driving pun risiko kemalangan itu tinggi. Even money investment, kita melaburkan duit pun melibatkan risiko. So risk is the combination of likelihood and severity. Likelihood dekat sini bermaksud kemungkinan, and severity itu bermaksud keterukan of a specified hazardous event occurring. So andai kata ada satu kejadian yang membahayakan berlaku, so dekat sini risiko itu adalah the formula is in mathematical term, the risk can be calculated by the equation risk is equal to likelihood multiplied by severity. Kemungkinan didarab dengan keterukan. So where likelihood is an event likely to occur within the specific period or in specified circumstances, and severity is outcome from an event such as severity of injury or health of people. Untuk likelihood, kemungkinan ini mungkin berlaku ataupun tidak berlaku. Dia chances dia ada chances dia, kemungkinan dia boleh berlaku dan kemungkinan ia tak akan berlaku dalam suatu masa itu. So severity itu adalah keterukan, tahap keterukan di mana anda kata awak cedera. So tahap keterukan cedera awak itu sama ada tinggi ataupun rendah. So itu beza likelihood dan juga severity. So what is risk assessment? Apa itu risk assessment? So risk assessment dalam bahasa Melayunya adalah penilaian risiko. Penilaian risk assessment is a careful examination of what in your work could cause harm to people, so that you can weigh up whether you have taken enough precaution or should do more to prevent harm. Penilaian risiko ini adalah sesuatu yang di mana awak telah buat siasatan, buat penilaian, awak buat taksiran yang sangat teliti dalam kerja awak. So awak buat dia terlalu teliti, terlalu selamat supaya ianya tidak mengakibatkan sebarang kecederaan kepada pekerja-pekerja yang di sekitar tempat kerja awak.
Itu maksudnya, contoh dia, careful examination of what in your work could cause harm to people. So workers and others have a right to be protected from harm caused by a failure to take reasonable control measure. Pekerja dan orang lain. Pekerja dan orang lain, others dekat sini. Others ni bermaksud kemungkinan orang yang di sekitar tempat kerja awak, termasuklah pelawat ke, kontraktor ke, mereka juga ada hak untuk dilindungi daripada sebarang bahaya. Sebarang bahaya. So, objective of risk assessment, ini adalah objektif dia, to provide employees with sufficient knowledge, awareness and understanding of the risk from hazard to which they are exposed to. Membekalkan ilmu pengetahuan kepada pekerja dan juga menaikkan dorang punya awareness, kesedaran dan pemahaman dengan berkaitan dengan risiko dan juga bahaya which they are exposed to, di mana mereka terdedah di tempat kerja. Second is to provide a basis for identifying, evaluating, defining and justifying the selection or rejection of control measure for eliminating or reducing risk. So dekat sini second maksudnya kita sediakan asas. Kita sediakan asas untuk kita mengenal pasti, kita menilai dan juga kita take measure lah, kita buat langkah pencegahan untuk mengurangkan ataupun menghapuskan risiko itu tadi. Yang ketiga sama juga, to lay the foundation, kita membina asas for demonstrating that the risk have been reduced to a level that is as low as reasonably practicable. Maksudnya kat sini kita sediakan asas juga, kita nak tunjukkan risiko itu tadi, risiko kejadian itu tadi kita boleh kurangkan. Kita boleh kurangkan as low as reasonably practicable. Maksudnya kat sini kita nak dia kurangkan sekadar yang kita boleh praktik lah, sekadar yang kita mampu. Last kali is to provide the specific information required by the regulation. Objektif yang keempat adalah kita kena update dengan apa yang kita buat risk assessment, penilaian risiko itu tadi, berpandukan undang-undang semasa. Why need to conduct risk assessment? Kenapa kita perlu buat penilaian risiko? Okay, first kali adalah logical and cost-effective management of occupational safety and health. Logical maksud ianya something yang logik lah, logik untuk dibuat. Sebab apa logik? Ianya berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, kebajikan pekerja. Dan satu lagi adalah cost-effective management, adalah satu management yang boleh mengurangkan, adalah satu sistem management yang cost reductive, maksudnya kurang kos lah. Ianya boleh mengurangkan kos. Yang kedua adalah legal requirement. Ianya diminta dalam akta-akta, seperti akta yang kita telah baca sebelum ini, OSHA 1994 Part 5, OSH Control of Industrial Major Accident Hazard, dan OSH Use and Standard Exposure of Chemical Hazardous to Health. Ianya diminta dalam legal requirement ataupun dalam akta ataupun undang-undang. Yang ketiga, ianya diminta dalam management system standard requirement. Dia diminta dalam code of practice ataupun standard ataupun guideline. So guideline yang kita ada adalah Malaysian Standard, OSAS dan juga ISO. Kenapa kita kena buat assessment? Ini adalah sebabnya.
So when to carry out risk assessment? Before, during and after operation. Andai kata awak nak membeli barang, membeli barang seperti mesin ataupun jentera. So sebelum awak nak beli, awak kena buat risk assessment. Semasa awak membeli, awak pun still kena buat risk assessment. Andai kata mesin awak itu rosak tiba-tiba, then awak nak repair, so awak kena buat risk assessment juga. So after operation, bila dah habis operation, bila dah habis buat pembelian tu, so awak akan buat lagi satu risk assessment. So ini adalah bila kita nak buat risk assessment. So when to review risk assessment? Review ini kita semak, kita semak penilaian risiko. So kita nak semak balik penilaian risiko yang kita telah buat. Kita dah buat risk assessment, so kita nak semak balik. Kenapa kita nak semak balik? Sebab kadang-kadang kita ada pindaan, kita ada pindaan ataupun ada hazard baru, kita ada hazard baru, bahaya yang baru dikesan, so kita kena buat risk assessment baru. Yang itu kita akan sentuh sekejap lagi. So dia ada dua jenis, internal changes dan juga external changes. Internal maksud dalaman, kita ubah perubahan dalaman. So before modification of plan, changes in organization, introduction of new material, machinery or working procedure. Jika kita ada sebelum ni kita nak modify kita punya plan, ataupun kita ada perombakan organisasi, contoh organisasi kita, ataupun kita ada alat-alat baru, so kita kena buat internal changes. Internal changes. For external changes, external changes adalah amendment of national law and regulation. Amendment kat sini maksud pindaan, sebarang pindaan daripada segi undang-undang. Andai kata kita ada undang-undang baru, so kita kena update, kita kena follow. Kita kena follow. And development of new knowledge. Okay, jika kita ada andai kata contoh untuk COVID ni, kita ada new knowledge. New knowledge ni, so kita akan masukkan kita dalam kita punya risk assessment. Alright. So who will carry out risk assessment? Siapa yang boleh membuat penilaian risiko ini? So orang yang boleh buat penilaian risiko ini adalah a person or persons trained to identify hazard and risk assessment. Orang yang betul-betul terlatih dan layak untuk mengenal pasti bahaya dan juga membuat penilaian risiko. So in some cases, legally competent person, for example, is chemical health risk assessor. Ini adalah contoh dia, chemical health risk assessor. So in typical organization, consultation with and involvement of safety and health committee, supervisor or workers and their representative. So dalam satu organisasi biasa, kemungkinan orang yang boleh membuat penilaian risiko ini sama ada daripada safety and health committee ataupun daripada penyeli awak, supervisor or worker and their representative. Daripada segi majikan, penyelia dan juga pekerja, mereka akan send out diorang punya wakil untuk terlibat bersama dalam membuat awak punya penilaian risiko. Okay. So ini adalah basic step. Ini adalah basic step in risk assessment. So awak kena ingat 5 step ini, identify, decide, evaluate, record and review. Ini ada singkatan dia. So step 1, identify, look for the hazard. Kita kenal pasti bahaya. Yang kedua adalah decide who might be harmed and in what circumstances. Maksudnya kat sini kita decide, kita buat keputusan siapa golongan yang terkesan dengan bahaya. Yang ketiga adalah evaluate, kita buat penilaian risiko and decide on precaution. Kita rancang dia punya langkah pencegahan. Yang keempat adalah record your findings and implement them. Maksudnya dekat sini awak bila dah dapat hasil dapatan daripada penilaian ini tadi, penilaian risiko ini tadi,
So awak kena buat awak punya findings, awak rekodkan, awak dokumentkan, and then kita implement maksudnya kita aplikasikan. Alright. Dan last sekali adalah step 5, which is review. Kita semak balik, review your assessment and update if necessary. Kita update jika perlu. So identify hazard. So kita ada dua kategori, satu adalah visible ataupun apparent, dan kedua adalah not visible. Visible ini bermaksud yang kita boleh nampak secara fizikal. Contoh, protruding nail on the floor. Dekat sini dia cakap kemungkinan dekat lantai tu ada paku, paku yang terdedah. Moving object yang bergerak, rotating part, maksudnya mesin yang boleh berputar, fire or smoke, falling object, benda yang jatuh, sharp object, benda yang tajam. So benda-benda tu semua kita boleh nampak. For not visible, yang kita tak boleh nampak seperti contohnya pressure, tekanan, radiasi, gas, elektrik, haba, heat, chemical hazard, bahan kimia, pathogen dari segi biological, semacam COVID, stress, ini dari segi mental, noise and vibration, bunyi dan juga getaran, and stored energy. Energy ni, stored energy maksudnya tenaga yang terkumpul. Alright. Masih dalam step 1, identify the hazard. So there are many ways to identify hazard. Kita ada banyak cara untuk identify hazard. Satu cara yang basic adalah by observing. Kita melihat, usually through inspection process. Inspection process ni, contoh syarikat kita telah buat safety audit, kita dah buat safety inspection. So dari situ kita observe, kita melihat, kita menilai kat situ. Andai kata kita lihat kat bilik kat bilik, so kita cari apa yang ada risiko bahaya yang kemungkinan berlaku. So yang kedua is by analyzing. Kita analyze, kita menilai melalui a system. Contohnya job safety analysis, HAZOP ataupun FTA. Yang ini saya akan sentuh sekejap lagi lah secara detail. So yang ketiga, check the regulation, guideline, technical standard and code of practice. Kita rujuk balik standard, code of practice dan undang-undang. Check manufacturer or supplier information. Sebelum membuat pembelian itu, kita check balik dengan manufacturer pembekal itu tadi. Diorang punya info tentang alat itu. Refer past incident data ataupun yang ini andai kata awak punya company sebelum ni pernah berlaku kebakaran, so awak kena refer balik report yang sebelum ni, so awak kena upgrade dah. Maksudnya awak kena improve daripada yang sebelum, daripada case sebelum ni awak kena improve lagi untuk risk assessment yang baru. Dan last sekali, safety audit and safety inspection, samalah yang first tadi lah, by observing. Alright. So, ini saya masukkan tadi, hazard analysis in risk assessment. Ini adalah sistem, sesuatu sistem yang kita dikhususkan untuk kita menganalisa risiko dan juga bahaya di tempat kerja. So, hazard analysis yang pertama adalah, ini adalah contoh jenis dia, job safety analysis, JSA. A tool used to improve job safety through identify the hazard or potential hazard associated with each step of job, finding effective control measure to prevent or eliminate exposure. Untuk hazard analysis ini, semua konsep dia sama saja. First sekali, dia akan listkan dia punya step kerja. Step kerja, and then you akan listkan dia punya hazard. Yang ketiga, awak akan listkan dia punya
kesan dia. Yang last sekali awak akan sediakan dia punya control measure. Cara untuk mencegah. Nanti saya tunjuk ada contoh worksheet dia. So step dia dekat sini. Okay, inilah step-step dia. Selecting the job to be analysed. Awak pilih kerja yang awak nak analyse, record, breaking the job down into a sequence of tasks. Okay, awak pecahkan kerja itu tadi dalam task yang kecil-kecil, proses dia. Contoh, awak nak buat kerja penggalian tanah, katanya lah. So, pecahkan step-step dia. Pecahkan step dia. Daripada site examination, site exploration, and last sekali dia punya kerja lah. Yang ketiga, examine, identify potential hazard. So, awak kena pasti hazard dalam setiap task tadi yang awak dah listkan. Okay, develop, determine preventive measure to control hazard. Awak sediakan dia punya langkah pencegahan. Install, ideally after the hazard have been identified. Dan awak kena aplikasikan. Awak dah keluarkan dia punya langkah pencegahan, so awak kena aplikasikan. Awak take action. And last sekali adalah monitor, which you akan review balik awak punya langkah pencegahan tadi. So ini adalah contoh dia untuk job safety analysis. Ini worksheet dia. So ini dekat atas sekali adalah basic detail, nama awak, nama operasi, siapa yang buat, department apa. So kita lihat kat sini ada 4 kolom. So ini yang hazard analysis yang basic. Untuk yang seterusnya, jenis-jenis yang lain semuanya lebih kurang, tapi daripada basic, easy kepada kompleks, yang susah lah. So ini yang easy, yang senang, dia basic saja. So steps, langkah kerja. Seterusnya sebelah kanan, kolom kedua adalah potential hazard, potensi bahaya yang berkemungkinan berlaku dalam setiap kerja itu tadi. And then awak sediakan dia punya control measure. Awak sediakan dia punya langkah pencegahan ataupun langkah langkah pencegahan lah. And then responsible person, orang yang bertanggungjawab. Siapa yang bertanggungjawab. So yang ini jelas, CSA. So yang kedua, jenis yang kedua adalah fault tree analysis. Fault tree analysis, okay, yang ini berbentuk grafik. Kalau awak nampak ni, dia nampak macam carta alih, flowchart. So apa tujuan dia? To analyze how and why incident could occur. Bagaimana dan kenapa sesuatu insiden itu berlaku. So ini dalam grafik teknik, dalam bentuk grafik. Traces branches of event, maksudnya ada cabang-cabang dia. To calculate probability of an event. So contohnya dekat sini adalah water pumping system. Ini adalah water pumping system. Okay, masalah yang berlaku kat sini adalah no flow. Ini contoh, no flow, tak ada aliran air yang keluar, no output flow. So dekat situ ada dua kemungkinan, possibility penyebab dia, punca tiada flow tadi. Satu adalah pump failure, yang kedua adalah control valve, control valve failure. Satu daripada segi pump dan satu lagi control valve dia failure. So anda kata pump out failure, so pergi kat sini kan, ikut flow dia, pump failure, so pump failure A dan juga pump failure B. So ada dua pump, sama ada pump failure sahaja ataupun pump failure dekat automatic standby pump. So ini bagi dia buat decision based on grafik. Jelas, ini untuk FTA. Yang ketiga adalah failure mode and effect analysis. Failure mode and effect analysis, FMEA. A procedure by which each potential failure and kinds of failure could happen at the component level in system are examined and analysed to determine its effect on the system. Okay, ini secara basicnya sama juga
tapi dia lagi kompleks, lagi susah. Lagi kompleks maksud saya lagi detail. Okay, awak tengok kat sini paling kiri, ini adalah process or step, sama saja step dia, and then seterusnya kolom kedua adalah potential failure. Potential failure, kolom ketiga potential failure effect. So dia lagi detail. Apa efek dia, lepas tu potential cause, apa punca dia, current control, sekarang apa awak punya countermeasure, awak punya langkah pencegahan, current. So ini ada action recommended to untuk menggantikan current control itu tadi. So awak listkan dekat sini action recommended, responsibility and action taken. So awak listkan apa action yang awak dah lakukan. So ini lagi kompleks daripada JSA tadi. Alright. So yang keempat adalah hazard and operability studies. Okay. To identify and evaluate safety hazard in the process plant, to identify operability problem, what if questionnaire method yang menggunakan what if jika dia menggunakan kaedah questionnaire. Kaedah questionnaire. So ini adalah worksheet dia. Yang ini khusus untuk operasi-operasi kilang. Operasi-operasi kilang. Semua sama saja. Possible cause, possible consequences, and action required. Lebih kurang je. Dia ada banyak lagi contoh job analysis, tapi ini saja yang popular lah. Ada lagi yang baru pun ada. Saya pun tak pasti lagi apa yang baru sekarang. So sekarang kita dah masuk second step, decide who might be harmed. Yang tadi adalah identify the hazard, cara-cara untuk kita kenal pasti bahaya tadi. So second step adalah decide who might be harmed, siapa yang berkemungkinan terkesan dengan bahaya. So mainly workers are exposed. Mainly workers, lazimnya pekerja lah yang exposed sebab kita buat dalam OSH. But there may be others such as visitor, pelawat, student LI, contractor in close vicinity, pihak contractor, pihak maintenance, makcik-makcik cleaner dan juga rakyat, members of the public. So, are there vulnerable people? Adakah mereka orang yang senang untuk terkesan? Orang-orang yang senang terdedah dengan bahaya ini, kemungkinan daripada young workers, orang-orang yang masih muda, ataupun orang yang baru, expectant mother, wanita yang expect untuk yang tengah pregnant, age employee, warga tua masih bekerja, lone worker, orang yang bekerja sendirian, physically and hypersensitive individual. So step ketiga adalah evaluate the risk. Decide for each significant hazard, if it cannot be eliminated, whether the remaining risk is high, medium or low. We ask ourselves with this question. Ini dalam point of view employer. Have I done all the law requires? Are accepted industry standards being met? Reasonably practicable being done to provide a safe workplace? So ini daripada segi point of view employer, sama ada awak dah jalankan operasi syarikat awak berdasarkan undang-undang, sama ada awak telah menepati code of practice ataupun guideline ataupun standard yang telah diberikan, ataupun adakah awak dah buat sehabis baik untuk menyediakan ruang kerja yang selamat. So there are two factors related to risk. Ada dua faktor yang berkaitan dengan risiko. Number one is how likely they are to happen, which is their probability. Probability maksud kebarangkalian.
Second is how much of an effect could they have on your organization, which is anticipated impact, iaitu impact, impact dan juga barang kalian. So untuk barang kalian kita ada 3, high risk, medium risk and low risk. Kita dah masuk step ketiga tadi, menilai risiko. Untuk barang kalian kita ada 3, high, medium dan juga low. Okay, untuk high risk, dekat sini dia cakap risk either occurs or something specific is brewing and become more significant over time and it could affect your organization in the next few years. Okay, contoh yang paling elok adalah, okay, anda kata satu syarikat dekat overseas, katakanlah overseas bencana alam yang selalu paling teruk adalah ribut tornado lah, cerita lah, kononnya lah, tornado. So half of your company hancur maksudnya. So awak nak recover balik itu mengambil masa. Ada kata tempat awak tu memang selalu kawasan ribut taufan. So ianya amatlah berisiko, high risk. So yang medium risk, the risk happen from time to time each year and someone will suffer from it, such as fire or burglary. Maksudnya sini ianya berlaku dari masa ke semasa sepanjang tahun, kemungkinan berlaku kebakaran ataupun burglary. Maksudnya ada ruang pecah masuk lah. And untuk low risk, it's possible that it could happen, but it rarely does. The risk is largely hypothetical. Maksudnya dekat sini, okay, anda kata company awak buat pula dekat Malaysia. So awak nak kata dekat Malaysia ada ribut taufan, macam tak ada kan. So dekat situ dia punya risiko adalah rendah. Alright. So untuk impact, okay, sama juga kita ada high, medium dan juga low. Untuk high impact, if the risk happen, it would be critical life or death situation for the organization. At the least, if you survive it, it will change the future of organization at its worst. The organization may not be able to recover from the damage and closure would be the only option. Okay, contoh dekat sini okay, contoh paling dekat baru-baru ini ada syarikat yang contaminate sungai, contaminate sungai dengan chemical. So pihak berkuasa dah datang and then they inspect, dan betul dia ada buat chemical spilling dekat sungai. So it affected most of the people lah, rakyat lah yang terkesan dari segi penutupan air, dari segi clean water. So dari situ ia telah orang tengah berang ia mengakibatkan company itu disaman. Ini contohnya, contoh saman. So saman itu pihak syarikat tak boleh nak cover. So the only option is bankruptcy. So maksudnya dia tutup, dia taklah nak cakap bankruptcy tu taklah. So awak nak tutup company tu lah, maksudnya awak tutup company tu. That is the only option, high impact dia. So for medium impact, the risk would create a desperate situation requiring possibly a radical solution, but there will be a reasonable chance of recovering from the effect of the risk without long-term damage. Okay, yang ini bersama dia memerlukan solution yang sangat radikal, tapi ada peluang untuk recover balik. Yang ini yang high impact tak ada peluang nak recover balik. Yang ini medium impact ada peluang untuk recover balik. And for low impact, the risk would cause an unwelcome interruption of normal activities. So ianya akan mengganggu aktiviti seharian dalam company itu. Tapi as the day goes by, ianya akan jadi seperti biasa.
Yang ini low impact, dia tak ada kesan sangat. So step keempat adalah record significant findings. You write down significant hazard and record most important conclusion. So bila kita dah list out, kita dah identify hazard, kita dah buat risk assessment, so kita dah buat risk control, and then kita nak recordkan segala findings kita. Findings dia, segala data kita dokumentkan, and then kita sediakan dia punya risk, dia punya control measure, and then kita concludekan, and then kita presentkan untuk diaplikasikan, action untuk diaplikasikan. So a proper check was made. Kita kena semak balik kita punya findings itu tadi, consulted people who might be affected. Kita kena rujuk balik orang-orang yang terkesan. Andai kata company awak ada kebakaran, so ada 2-3 pekerja yang terkesan, so awak kena consult mereka. Dealt with all obvious significant hazard and took account the number of people. Data-data berapa orang yang terkesan, precaution taken were reasonable, and any remaining risks were low. So langkah-langkah pencegahan yang diambil hendaklah bersesuaian, reasonable, berpatutan, and any remaining risk. So jika ada lebihan risiko, tapi awak kena pastikan ianya rendah, level dia rendah. Jangan dibiarkan level dia tinggi. Rendah tak apa, tolerable lah maksud dia, boleh diterima. So last step adalah review assessment. Awak rujuk balik awak punya penilaian itu tadi. Assessment do not need to be amended for every trivial change. Amended ke sini bermaksud pindaan. Penilaian risiko tadi tidak perlulah awak pindakan for every trivial change. Tak perlu awak ubah untuk benda-benda yang remeh. Trivial adalah remeh. But if new hazard are introduced, jika ada hazard baru, andai kata company awak sebelum ni tak pernah lagi ada kebakaran, tak pernah ada kebakaran. So bila dah ada kebakaran, so awak kena buat risk assessment. Selepas daripada insiden itu tadi, awak kena buat risk assessment. Kenapa dan mengapa benda tu berlaku. So kena buat risk assessment. So a fresh assessment can be carried out if a new evidence or info that the risk could control in a better way. Okay, andai kata sebelum ni awak dah ada langkah pencegahan yang selalu awak guna, yang dah disetkan oleh company, tapi andai kata ada benda baru ataupun ada sistem yang baru, then awak nak explore sistem tu, so awak boleh buat risk assessment. Contoh fire safety lah. Okay, pada mulanya awak just nak pakai fire extinguisher saja. So current technology ada fire extinguisher yang boleh sensor, ada detect apa semua, yang boleh lagi advance lah daripada yang sekarang. So awak kena buat risk assessment. Itu contoh. So current control do not meet the legal requirement of relevant legislation. Maksudnya kat sini langkah pencegahan yang awak telah buat, yang current, yang baru sekarang tidak menepati current legislation, maksudnya perundangan yang baru. So awak kena update. Change, new machine, new process or substances. Maksudnya kat sini, jika ada mesin ataupun jentera ataupun bahan-bahan yang baru, so awak kena buat penilaian risiko yang baru. Lagging behind as accepted practice in the industry. Okay, itu adalah 5 step dalam risk assessment. Okay, dalam 5 basic step penilaian risiko itu tadi ataupun risk assessment tadi, itu juga dikenali sebagai hazard identification, risk assessment and risk control, which is known as HIRAC, short form HIRAC. So apa yang saya bebel awal depan tadi tu, itu pun sama, boleh dimaksudkan sebagai HIRAC. HIRAC is an integration tool to identify, assess or measure and to control hazard and risk of any workplace and its activity.
By strictly implementing it, it will eliminate, reduce, control the possibility for any accident to occur. So HIRAC ni adalah seperti sistem lah. Sistem management system, sistem pengurusan yang boleh mengawal hazard, boleh mengenal pasti, boleh menilai dan juga mengawal hazard di tempat kerja. So kalau awak patuh kepada HIRAC ini tadi, ianya boleh mengurangkan ataupun menghapuskan any potential hazard, potensi bahaya. So the purpose of HIRAC ini sama je lah, nanti awak baca sendiri. So HIRAC activity shall be planned and conducted. Okay, ini saya dah explain tadi. Bila kita patut buat HIRAC tadi, kalau ada bahaya yang berlaku, atau bahaya baru yang berlaku, ataupun sama ada langkah pencegahan yang awak rancangkan dah terlalu outdated, so awak nak update baru, so awak kena buat HIRAC activity ni tadi, ataupun risk assessment tadi. It should be the duty of the employer to assign a trained personnel. Jadi tanggungjawab pihak majikan untuk melantik seorang ataupun beberapa orang personnel untuk lead awak punya HIRAC team lah. HIRAC team maksudnya kat sini sekumpulan yang boleh membuat penilaian risiko. So ini adalah contoh HIRAC. Contohlah flowchart carta alih untuk HIRAC proses. So ada 4 simple step, sama macam basic risk assessment yang saya telah explain awal-awal slide tadi. First sekali adalah classify work activities. Kita kenal pasti kerja-kerja yang tersenarai dalam aktiviti awak. So kita pecahkan melalui task-task dia. Second adalah identify hazard. Kita kenal pasti hazard, kenal pasti bahaya. Yang ketiga kita buat risk assessment. Kita ada pelbagai jenis hazard analysis, so kita boleh refer dekat situ. So dekat sini analyze and estimate risk from each hazard by calculating or estimating likelihood of occurrence and severity of hazard. Likelihood, kemungkinan, severity, keterukan. Decide if risk is tolerable and apply control measure. Maksudnya keempat ni untuk risk control, maksudnya penilaian risiko yang kita telah buat tu, sama ada action yang kita telah buat tu diterima bersesuaian dengan insiden ataupun insiden ataupun sesuatu event itu berlaku. So ini adalah flowchart dia. Atas sekali classify work, consultation kat sini second level dia, employer dan juga worker representative harus kerjasama lah, bagi kerjasama untuk consultation. Then identify hazard, risk assessment tadi, prepare risk control, ini risk control. Identify hazard, hazard identification HI, risk assessment RA, risk control RC. So ini datangnya HIRAC itu tadi, HI, RA, RC. So implement adalah kita aplikasikan risk control plan tadi, then review, kita check balik, kita semak balik. Dan benda tu berulang. The cycle continues. So determination of risk, cara untuk tentukan risiko, the potential severity of harm, keterukan sesuatu bahaya itu, the likelihood that harm will occur, kemungkinan bahaya itu berlaku. Untuk severity, keterukan, keterukan ini tahap keterukan boleh diaplikasikan untuk
fizikal manusia, kesihatan, ataupun dari segi property ataupun barang-barang lah, kerosakan, kerosakan ataupun kerosakan alam sekitar pun boleh diguna pakai, itu untuk severity keterokan. So contoh kat sini kita untuk harm to health, dia kategori dia adalah fatality, iaitu kematian, major injury, cedera yang teruk, contohnya normally irreversible injury, yang tak boleh reverse balik lah. Contoh tangan putus, tangan putus ketika operasi jentera ataupun mesin, benda yang kita tak boleh reverse balik. So untuk minor injury, normally reversible injury, which require days of work. Maksudnya dia bagi cuti je. Minor injury macam katakan awak terscratch sikit awak punya kulit ketika awak buat operasi jentera, so majikan bagi cuti. Itu saja, bagi cuti. So untuk negligible injuries, first aid saja. Maksudnya yang tak serius, injury yang tak serius. So likelihood, kemungkinan, ianya based on statistical data, daripada data statistik and professional judgment, daripada pandangan pihak profesional. So kategori dia highly likely or very likely, dekat sini bermaksud could happen frequently, yang kerap berlaku. Likely bermaksud could happen occasionally. Yang ini terlalu kerap, yang ini kerap. Likely kerap. Unlikely could happen but only rarely, jarang. Highly unlikely could happen but probably never will. Mungkin boleh berlaku tapi kemungkinan ianya juga tak akan berlaku. Itu maksudnya. So form of risk assessment kita ada 3, kualitatif, semi kuantitatif dan kuantitatif. Apa benda itu? So contoh dia dekat sini, qualitative risk assessment, penilaian risiko dari segi kualitatif. Okey, dekat sini mostly ayat saja. So dia bagi likelihood, very likely to highly unlikely, severity keterokan, fatality until negligible injuries. So kita letaklah dia punya level dia, high, medium ataupun low. Itu adalah kualitatif. So for semi kuantitatif, ianya menggunakan melibatkan nombor. So tengok sini, likelihood categories paling tinggi adalah 4, daily, severity category paling tinggi adalah 4, fatality, kematian, daily adalah harian. So likelihood, yearly, monthly, weekly and daily, severity, first aid until fatality. So dia pakai number. Okay. Contoh dia kat sini, kita ambil contoh fatality and permanent disability dengan daily. Andai kata awak punya company tu tiap-tiap hari ada kematian, tiap hari ada pekerja yang cacat. So kita ambil dekat sini untuk daily 4 kan. 4 and then fatality 4, so kalikan jadi 16. 16. So dekat sini seterusnya awak akan check dekat dia punya table of legend lah dekat ni. So dekat sini number 16. Tadi kan 16 kan. So 12 hingga 16. Color dia merah. So ianya diklasifikasikan sebagai high risk. Risiko dia tinggi. So dari segi tolerability, it is intolerable. Tak boleh diterima. Maksudnya risiko ini tak boleh diterima. So kena buat action. So disediakan juga action plan dia. Apa yang perlu dibuat? So work should not be started or continued until the risk has been reduced. So apa-apa pun kerja tu tak boleh buat. Kena reducekan risiko itu, baru kerja tu boleh dibuat. So itu pentingnya ini tadilah risk assessment ini. Ini dari segi jenis semi kuantitatif. So for quantitative risk assessment,
Saya nak cepatkan. Quantitative risk assessment involve obtaining numerical estimate of the risk from a quantitative consideration of event, probability and consequences. Dan menggunakan numerical estimate. Numerical estimate. Hazard presented by undertaking are numerous and complex. Maksudnya, for example, in the case of large chemical process plant, detailed and sophisticated risk assessment will be needed. Okay, maksudnya kat sini, kalau awak dah jumpa macam untuk awak nak buat risk assessment untuk keseluruhan kilang chemical yang besar, which is kita ada banyak proses dia, banyak proses, banyak kerja, which is numerous. Itu maksud numerous, kita ada banyak, ada pelbagai. And complex maksudnya lagi susah, lagi rumit lah. So kita memerlukan quantitative risk assessment. So untuk menjalankan quantitative risk assessment, special quantitative tools and techniques will be used for hazard identification. So hazard analysis dia ada special tool dia. Dia tak boleh pakai yang JSA tadi lah, job safety analysis, which is basic. So dia kena pakai yang kompleks. Kemungkinan fault tree analysis ataupun FMEA tadi. Alright. For risk control, manage risk strategy, kita ada 3. Prevent, cegah, mitigate, kurang, transfer ataupun eliminate, menghapuskan. Memindah ataupun menghapuskan. So prevent dekat sini, the risk might be avoided by changing how you do things. Okay, katakan awak selama ni buat sesuatu kerja mengikut method A. Anda kata method A tu telah mengakibatkan risiko ergonomik, hazard ergonomik daripada tulang belakang awak tu. So awak kena ubah, awak ubah cara dia kepada method B. Contoh. Itu maksudnya kita mencegah. So for mitigate, kita nak reduce, kita nak kurangkan. Mitigate means to make less severe, serious or painful. Kita nak kurangkan impak dia. Alright. For transfer ataupun eliminate, okay, untuk transfer, contoh dia kat sini, transferring the risk to someone else, such as by purchasing insurance. Okay. Andai kata ini kes dalam majikan nak transfer risiko tu kepada agensi insurans. So dia nak serahkan apa-apa risiko tu kepada agensi insurans. So nanti agensi insurans yang akan take control awak punya risk. Alright. Itu adalah transfer. For eliminate, andai kata hazard itu ada satu mesin ataupun jentera yang boleh mendatangkan bahaya, sama ada awak nak hapuskan, so awak boleh hapuskan. Kalau awak nak boleh change, itu adalah contoh untuk prevent. Awak nak ubah, awak nak gantikan mesin yang baru, itu adalah prevent. Tapi kalau awak nak hapuskan, awak just lupuskanlah mesin itu tadi. So itu adalah eliminate. Alright, ALAP principle. ALAP, as low as reasonably practicable principle. Ini yang pada awal-awal slide tadi. The ALAP requires every employer to ensure, so far as is reasonably practicable, the health, safety and welfare of all his employer. So setiap majikan hendaklah memastikan segala keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja is as low as reasonably practicable. Kita kena pastikan tahap risiko dia rendah, selagi yang kita boleh praktik. Jangan kita nak eliminate semua. Kita nak biarkan dia rendah selagi dia boleh dipraktikkan. Maksudnya low risk itu tolerable, kita boleh terima lagi. So, this remain the basis of the approach for risk management in Malaysia. Maksudnya, di Malaysia, kita mostly pakai prinsip ini, prinsip ALAP.
Okay. So ini adalah contoh lab triangle, risiko tinggi, unacceptable, risiko rendah, broadly acceptable. Ataupun ayat lain, intolerable ataupun tolerable. Okay, ni tak ya. Alright, risk control. Kegunaan risk control. Review measure regularly or modify if necessary. Kita kena semak balik control measure tu selalu, ataupun kita boleh pindah, ubah jika perlu. Risk control yang kita sediakan itu hendaklah berpandukan standard-standard ataupun perundangan yang terkini, yang semasa. Comply with national law and regulation, and reflect good management practice. Bila kita buat risk control, ianya nampaklah kita punya management itu, pengurusan itu bagus. Consider the current state of knowledge. Kita kena sentiasa update. Kita kena sentiasa update jika ada any control measure yang baru. So kita kena update. Mungkin kita boleh guna pakai. Sama dengan bawah ni, include information or report from organisations such as DOSH or services and others. Andai kata keluar report-report daripada orang luar, so kita boleh rujuk. Kita boleh ambil sedikitlah apa info-info yang terbaru, so kita boleh terapkan dalam kita punya control measure untuk risiko. So ini adalah hierarchy of control. Paling tinggi adalah most effective, kedua adalah fairly effective, sederhana, and least effective yang paling rendah. So for most effective control, kita go to elimination, kita hapuskan. Untuk fairly effective, sama ada kita buat substitution, penggantian, isolation, pengasingan, ataupun engineering control, pengawalan dari segi kejuruteraan. Dan yang paling least, paling rendah adalah dari segi administratif. Administratif dari segi administratif apa? Dari segi admin lah. NPPA, protection and protective equipment. Alright, tools control. Okay, kita dah tamat chapter 2. So saya nak awak buat exercise ni, saya jadikan sebagai quiz 2. Senang saja. So awak kena perhatikan awak punya surrounding, look at your surrounding, sama ada awak dekat rumah ke, dekat office ke, dekat hostel ke. Awak kena identify 3 possible hazard. Awak kena pasti 3 punca bahaya yang kemungkinan boleh berlaku dekat area kawasan rumah ataupun office ataupun hostel awak tu tadi. And awak kena ambil gambar. Bila awak dah ambil gambar, you kena isi ni lah, table ini. State of the following. So awak follow je source of hazard, possible hazard, who can be harmed, how can be harmed, and control measure. Okay, contoh dia ada kat sini. So awak boleh follow. Senang je ni. So awak kena pasti 3 saja. Make sure ada gambar. Saya nak tengok ada gambar. So awak buat dalam Word. Buat dalam Word. Tak kisah buat dalam Word. Tak kisah dalam bentuk Word ataupun PDF. Awak submit. Senang saja. Alright. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.